tiba-tiba dia kena bash pula kan. Saya rasa terpanggil lah. Saya kata saya kena biar bonda cerita sendiri, cakap sendiri kepada mungkin mereka yang saya anggap mereka ni salah faham sebenarnya bonda. Sebab grup ni Datuk, grup yang bila menyerang ni kadang-kadang dia tak faham, dia mungkin faham sedikit dan dia ada pengalaman buruk banyak dia serang-serang selama ni, maka dia samakan. Tapi saya tengok alhamdulillah lately ni banyak benda yang dia dah mula setapak demi setapak undur memperbetulkan statement-statement dia yang sebelum ini. Dan ini pada saya satu benda, dia pun ada follower, dia nak renjat macam tu mungkin dia pun nak jaga follower apa semua kan. Tapi alhamdulillah ada banyak improvement. Dan apa yang berlaku sebenarnya, ramai pula yang selepas dia berlaku macam tu, hikmahnya ramai pula yang datang mencari Atomy. Okey, saya nak berbalik kepada Datuk. Datuk juga waktu saya ajak mula-mula nak beritahu kepada semua, Datuk berikan nama kepada saya, daftarkan, memang lama. Tetapi Datuk sendiri pun ambil masa nak bersama dengan saya dalam Atomy ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan ketika saya ajak, apa yang Datuk fikir, apa yang Datuk lakukan dan akhirnya Datuk buat keputusan yes nak bersama dengan Atomy. Silakan Datuk. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih bakal Datuk Dr. Tengku Asmadi, Datuk Profesor Dr. Muhaya ya, yang dikasihi semualah dan semua sahabat ya yang dapat bersama kita dalam laman ilmu ni. Saya lihat ni sebagai laman ilmu walaupun namanya macam nama komersial ya. Kenapa kami pilih Atomy, tapi pada saya ni laman ilmu untuk kita kongsi ilmu, sebab bila kita masuk laman ilmu kita dalam taman-taman syurga. Jadi memang betul ya, Tengku ajak saya ingat dah 3 bulan kot, tapi 2 bulan saya bertapalah sambil mencari dan banyak maklumat kata tak payahlah, janganlah itu MLM juga tu, ada tu scammer tu, macam-macam yang saya terima. Saya terlampau sibuk untuk itu, tapi sambil kaji sikit, akhirnya selepas 2 bulan baru dapat maklumat yang sahih. Bila dapat barulah saya kata okeylah, saya akan terlibat dengan cara aktif dan bantu. Sebab itu sebabnya dalam berfikir 2-3 hari ni saya cuba nak fikirkan ya, untuk kita punya perjuangan ni ya, bukan untuk sara hidup, tapi nak mengubah cara hidup kepada yang lebih mardatillah, Allah redha. Bukan nak cari sara hidup, nak ubah cara hidup. Ada rezeki untuk nafkah, ada rezeki untuk melabur, ada rezeki untuk infak, untuk kata bonda Muhaya tadi, untuk dapat pincin kubur, ada untuk kita bantu orang lain. Masya Allah ya. Itu sebabnya bukan untuk sara hidup, tapi mengubah cara hidup ke arah yang lebih positif, yang lebih mardatillah. Satu. Dan saya pun sambil duduk petang tadi, sambil main dengan cucu dan sebagainya, saya dapat ada 2-3 hashtag. Dia kata kena ada hashtag ni. Orang sekarang kena ada hashtag. Hashtag pertama ialah kita kiriman Tuhan. Bukan suami kiriman Tuhan, bidadari kiriman Tuhan. Ya, Muhaya ke, Tengku Asmadi ke, Fadilah Kamsah ke, Tok Abah ke, siapa-siapa, anda semua yang 2,000 lebih, dah berapa dah sekarang? 2,000 lebih dah? 4,000 lebih. Minta maaf. Yang 4,000 ni pun semua ni, 4,000 lebih ni kiriman Tuhan. Sebab tanpa anda, tanpa Tok Abah, tanpa Muhaya, tanpa Tengku Asmadi, dunia tidak sempurna. Kalau dunia dah cantik tanpa kita, perlu apa Allah cipta kita? Afa hasibtum annama khalaqnakum. Adakah kau sangka aku cipta kau main-main? Jadi kita ni semua, so kita ni kiriman Tuhan, hashtag pertama. Hashtag kedua ialah kita ni aset terunggul. Ya, kita ni aset. Ya. So semua manusia adalah aset. Betul kata bonda tadi, bila orang mengata kita dapat pahala percuma. Kita dapat pahala percuma. Tapi kesianlah orang tu dapat kata orang tu dosa ya, ataupun apa yang bonda cakap tadi yang berterusan tu dapat dosa jariah. Dosa jariah. Allah sedihnya ya. So kita asyik tunggu. Lepas tu ni pun saya pinjam daripada bonda ni, daripada pinjam kita kemarin ya. So bukan sekadar buy Muslim first, kita help Muslim first. Saya suka sangat tu. Saya terngiang-ngiang sampai saya sangat bahagia. Dia bukan sekadar nak bantu, nak buy Muslim first. Itu penting. Tapi yang lebih penting ialah help Muslim first. So bila saya dah
kaji dalam banyak bisnes yang ada sekitar dalam masa PKP ni, PKPB dan sebagainya, maka bisnes Atomi ni yang boleh membantu semua peringkat. Baik yang 8 asnaf boleh masuk, B40 boleh masuk, dan ramai orang yang 8 asnaf dah terkeluar daripada 8 asnaf dengan izin Allah, dengan usaha. Masya Allah. Itu satu. Dan ini yang sebenarnya hashtag yang ke tu dah help Muslim first, buy Muslim first, lepas tu business untuk semua orang. Itu hashtag yang terakhir yang saya dapat petang tadi, business untuk semua orang. Orang yang, sebab kita tak perlu modal, ya, bisnes tak perlu modal, tak ada yuran untuk masuk, tak ada yuran untuk maintain dan sebagainya. Itu sebab kata, wow, ini kalau semua orang boleh terlibat dengan bisnes. Petang tadi pun ada orang tanya saya tentang bisnes lain, kata, okey, malam ni cuba tunggu malam ni. Tengku Asmadi ada, Bonda Muhaya ada, saya ada, dengar dan tengok, lepas tu buat keputusan. Lepas tu nak istikharah, jangan takut, istikharah, mesyuarat dengan keluarga, and then kalau setuju, join us. Kalau tidak, no problem. Jadi itu yang saya nampak satu perkara, dan saya selalu teringat yang asatizah pun pesan kat kita, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Jadi sebenarnya bila Bonda cakap tadi, saya tersentuh. Saya kata, ya Allah, kesian kalau orang ni, yalah, kalau dia cakap benda yang baik-baik tak apa, dia kalau cakap benda yang boleh membunuh orang lain, mengata orang lain, ya bagaimana dia nak jadi manusia yang sebaik yang Allah kata tadi, Nabi sebut tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia yang beri manfaat. Macam mana nak beri manfaat kalau kita menyampaikan yang tak baik? Jadi itu saya sedih sangat. Dan orang tua macam saya, walaupun nampak handsome, tapi dah tua bangka sebenarnya. Ya, so you all pakai handphone kamera kaki. Saya pakai kamera komputer. Saya nampak macam tak pakai skincare. Saya pakai skincare. Tapi melampau. Bonda dah macam Hajah Nilofa, melampau betul. Bonda melampau, ya. Dah cak saya pun terpanjat, Nilofa ke dipanggil? Oh, tapi Nilofa dah pakai nikab, macam mana pula buka malam ni? Allah. So itulah sebabnya saya sangat yalah, mula-mula tu rasa bukanlah kesal, tapi kenapa lambat sangat aku join untuk membantu seramai mungkin orang, ya, adik-beradik, keluarga, siapa-siapalah, ya, bukan saja B40, golongan asnaf boleh join, dan memang dah join, dan ramai yang terkeluar daripada golongan 8 asnaf dan dapat membayar zakat. Masya Allah. So itu sebabnya, dan saya nampak di sini ni satu bisnes yang di mana kita tak akan naik tanpa bantu orang lain. Sebab betul. Saya ingat Nabi, Allah takkan pandang, takkan bantu orang yang tidak satu hati. Jadi dalam bisnes ni kena satu hati, kena tolong menolong, kena doa mendoakan, kena membantu dengan lillahi ta'ala. InsyaAllah everything will fall into place. Itu yang saya seronok sangat. So this is it is very very Islamic. Memang hidupkan sunnah. Dan sebenarnya saya tak kata tu tak berfikir lain lah, ya. Tak ada rasa was-was dan tidak ada dilema langsung dah. So dengan itu saya pun ajak, ya, keluarga ke adik-beradik, kawan-kawan, jom kita join sama-sama. Tapi tak apalah, ya, kaji dulu, study dulu, tengok dulu, istikharah, ya, dan mesyuarat, jom join. Itu sebabnya saya rasa, ya, dengan asbab tu sebabnya salah satu hikmah ni akhir kalam daripada saya untuk soalan ni, akhir kalam, ya, bila saya nampak salah satu anugerah Allah, COVID-19 ni pun anugerah Allah, kiriman Tuhan. Jadi pandemik ini kiriman Tuhan. Salah satu hasil atau natijah dari kiriman Tuhan dalam bentuk pandemik inilah kita sedar sekarang bahawa kita perlu bantuan orang lain. Kita perlu bantuan orang ramai untuk survive. Kita bantu kita sangat tepat. Kalau kita tak kisah orang lain, kita jahanam. Itu satu ajarannya. Keduanya, kita kena balik pada fitrah. Cuci tangan, cuci muka, jaga kebersihan, banyak berdoa, ya, jaga batas-batas. So ini semua balik pada fitrah. Dan satu lagi yang tersembunyi ialah kita tidak boleh berharap dengan pendapatan yang ada sekarang. Ramai orang asbab pandemik ini dia dah hilang gaji. Rezeki masih ada. Allah tetap turunkan rezeki. Gaji tak ada. Kena buang kerja, tak boleh kerja, tak boleh buka kedai, ya, tak boleh buat bisnes, ya, ataupun kena BSS, kena cuti tanpa gaji, macam-macam. Ini realitinya. Jadi kita perlukan income source ataupun sumber income yang kedua, ketiga. Ni tu yang saya nampak. Jadi dalam banyak-banyak di sekitar, rupanya ni dia. Ni dia yang saya nampak dalam orang teruk dalam keadaan COVID-19 ni, pandemik, dalam PKPB ini, maka orang macam Tengku dan kuncu-kuncunya, ya. Dapat, ya, kata orang tu, dapat pula rezeki melimpah ruah pada masa ini, asbab
Kita tukar cara berfikir, kita tukar cara berdoa, kita tukar niat kita untuk bantu, naik ke atas dengan membantu dan bantu dan bantu dan bantu orang, kita akan naik ke atas. Apalagi sistem yang lebih baik daripada itu. Jadi mudah-mudahan dengan asbab kita bersama ni, ramai orang akan terbuka, dan mudah-mudahan yang cuba nak memandang negatif ataupun bersangka buruk, tolonglah ya, insaflah. Malam ni semua solat taubat. Malam ni solat taubat, istighfar banyak-banyak, mudah-mudahan Allah buka dan bagi hidayah kepada kita move forward. Jom kita sama-sama maju. Ingat, help Muslim first before we can buy Muslim first. Yeah. Baik, terima kasih Datuk dan juga Bonda. Okey, dia sebenarnya syarikat ini, Datuk, Bonda, dia bukan syarikat baru. Dia dah 10 tahun dalam pasaran dunia. Dan kilang dia dah masuk bursa saham Korea, Kosdaq. Dan syarikat ini mula mendaki daripada sebuah syarikat yang tidak ada apa-apa, naik ke tempat ke-20 dunia, dan tahun lepas naik ke tempat 11 dunia, dan insya-Allah tahun depan akan naik lagi kepada top 10 dunia. Jadi dia satu syarikat yang kukuh dengan sejarah yang ada, dan di Malaysia pun, Datuk dan juga Bonda, dia bukan baru. Dia daripada tahun 2016 lagi dah ada. Cuma kita tak nampak. Sehinggalah COVID-19, saya ada masa sikit kaji, cari-cari, dan kawan universiti cerita, saya sempat mengkaji, saya tak boleh tidur sebab saya kata, ya Allah, di saat pandemik macam ni, ada peluang yang sebegini rupa. Datuk dan Bonda, masa saya bercerita dengan Datuk dan Bonda masa bulan 4, bulan 5 hari tu, saya hanya mampu jual idea je, sebab saya pun tak ada income masa lagi, tak jual idea. Datuk tahu masa tu kan pandemik, jadi semua orang terkurung. Saya order berus gigi, ubat gigi saya sebulan baru saya boleh sampai barang tu, baru boleh cuba. Tapi dengan apabila ni, walaupun Bonda dan Datuk tak terlibat secara aktif, tapi sokongan moral tu, aura tu, contohnya saya minta maaf lah, Datuk Fadilah sign aja, saya pun kata Datuk dengan saya, Datuk nak marah saya, marahlah masa tu kata. Tapi saya tengok Datuk diam je, Bonda diam je, okey lah tu. Dan asbab kerana kita mewar-warkan benda tu, hari ini beribu orang dapat pendapatan tambahan, sekurang-kurangnya 200-300 sebulan, 500 sebulan, 1000-2000 sebulan. Ramai Datuk, ramai Bonda. Bagi orang yang tak ada duit, dapat 300-400-500 sebulan, satu benda yang besar Datuk, Bonda. Dan dalam masa yang sama, saya dan tim kita berjaya melahirkan hampir 50 orang di musim orang tak ada pendapatan, berpendapatan 4 angka, 5 angka satu bulan. Ini satu kenyataan yang saya sendiri pun, ya Allah, yang saya katakan ramai orang dapat income. Jadi saya nak tanya Bonda satu perkara lah. Bila Bonda dengan grup PMC, Bonda gerakkan, Bonda tu, apa sebenarnya yang Bonda nampak dan kenapa Bonda seru mereka untuk bersama dalam perniagaan ini, dalam PMC grup Prof Muhayya Circle apa semua tu tadi. Sebab mereka ni Bonda, bila Bonda kena, moral dia orang jatuh, Bonda, moral dia orang jatuh. Sebab apa? Okey, ni cerita betul Bonda baru nak cerita Atomy kan, terus kena tempelak sebab kata-kata negatif tu. So yang nak cari sesuatu nasi ni, yang baru nak dapat ni, terus macam kena isi pasir dalam tu dia. Sebab mereka baru nak terlibat, kefahaman pun tak banyak, tak macam saya yang tahu luar dalam. Jadi itulah Bonda cuba pesan sikit pada mereka yang mungkin moral nak jatuh, nak cari sesuatu nasi ni dan sebagainya. Sila Bonda. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Macam saya sebut tadilah, orang dalam PMC dan 7M Club, kita semua nak dakwah orang suruh jadi baik, jaga solat, jadi isteri yang baik. Tetapi kita tahu manusia ni ada 6 peringkat kehidupan. Yang paling asas ialah makan, tempat tinggal, barulah masa tu nak kahwin dan sebagainya. So kalau yang tinggi lagi yang kita nak buat sekarang ni ialah untuk orang cari makna kehidupan, untuk cari contribution, untuk menambah baik diri, yang atas 4, 5, 6 tu. Tapi kalau 1, 2, 3 bawah ni tak terpelihara, memang susah nak move on. So Bonda sangat prihatin, ada orang yang ibu tunggal, ada orang yang kena berhenti kerja, ada orang yang memang cannot make it. So kalau tengok ekonomi tu macam kesian lah.
So Bunda fikir macam mana supaya kalau kita buat ni, kita nak orang at least ada basic requirement. Macam Datuk Fadhil kata, bukan memenuhi Sara hidup. cara hidup, tapi cara hidup. Maknanya bukan hanya memenuhi keperluan hidup, tapi tujuan hidup. We want to make a living, we want to live a life. A life yang dari segi lima peringkatnya bagus. Dari segi kesihatan, dari segi intelek, cari ilmu, dari segi emosi, penyayang, dari segi rohani dekat dengan Allah, dari silaturahim bagus. So kalau macam ni lah, kalau kita dalam kita tak best, kita pun tak cukup makan dan sebagainya, kita sendiri sakit badan, pergi mana pun, kalau orang pergi hotel cantik pun badan sakit tak boleh juga. So bila Bonda tengok produk, kadang bahan asas. So saya fikir kalau benda-benda yang asas orang beli tak keluar duit, they just convert kepada benda yang bila study dan orang sains macam ni lah. Kau Tengku introduce kepada satu produk yang saya ni tengok dekat research. Bila saya tengok PubMed.gov. Jadi dia orang saintis ni dia lain sikit, mesti nak tengok review, nak research kan. Jadi saya beli, apa saya buat, Datuk Fadilah Kamsah, guru saya, Datuk Tengku, saya hadiahkan kepada mak mertua, habis semua orang saya beli. Sebab saya pula senior style, kalau saya sayang orang, daripada beri duit, beri kesihatan. Allah. Kalau kita nak sihat, sihatkan orang. Jadi kalau kita nak tolong orang kat bawah kita, apa kita buat? Yalah, pasal Bonda tak fikir berapa dapat, tak kisah. Apa dapat tu kita beli bagi kat orang. So nak beri manfaat je lah. So bagi siapa menonton, bagi PMC, kita pun dah faham bahawa kita Pentagon kehidupan, kita nak sihat, kita nak jadi orang positive thinking, nak jadi orang penyayang, jadi orang mencari redha Allah, cari orang jaga silaturahim, maintain your Pentagon. Jadilah orang yang hidup daripada dalam keluar. Kita mesti bina circle kita, sebab tu kita nak ubah diri ni all. First, change your identity. Nombor 2, kita tukar belief system. So apa yang merosak belief system, jangan. Dan 3, cari your skill. Dan nombor 4, baru ubah perangai dan menjaga circle. So siapa yang kalau dengar yang tak elok tu macam ni, saya punya teknik macam ni lah. Kalau orang cakap saya buat macam ni, dia masuk. Kalau virus masuk memang tak boleh masuk. Jadi kalau kita positif, subhanallah, kita mesti lihat benda yang indah saja. So kita punya vibration aura kita, macam saya belajar daripada Datuk Fadilah Kamsah kan, kita ada 3 aura tu ya. Spiritual aura, emotional aura dan physical aura. Banyak orang nak pakai belian macam-macam, no. Siapa bergantung dengan Allah akan tenang jiwanya. Dia akan bahagia dengan semua orang. Bila bahagia dengan semua orang, akan sentiasa gembira. Sikit pun dah gembira. So macam itulah saya rasa, ya Allah nak cakap, ya Allah please lah jadi baiklah. Hidup dalam, keluar jangan terkesan dengan orang. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Jadi itu antara apa pesan Bonda lah kepada tu. Jadi kepada mereka yang dah duduk dalam PMC, yang Bonda dah perkenalkan, sebenarnya antara perkara itulah yang waktu saya perkenalkan kepada Datuk, saya perkenalkan kepada Bonda, saya perkenalkan kepada mereka berdua ni, saya tak perlu perkenalkan income. Saya tak payah beritahu dia, oh Bonda nanti pairing ni kan dapat RM500 sehari, dapat RM1,000. Saya tak payah cerita benda tu. Sebab kalau saya cerita benda tu, mereka pun orang yang dah pun cukup insya-Allah cukup. Kok mana pun kata kalau pandemik ni pun dia orang tak bekerja ke apa pun, insya-Allah cukup, tak ada masalah dah. Sebab semuanya pun dah otai-otai kan, dah otai-otai, simpanan pun dah banyak kan. Tetapi kenapa Bonda dengan Datuk nak buat? Sebab saya kata, pertama saya kata pada Datuk, Bonda, inilah bisnes yang sangat sesuai dalam musim COVID-19. Pertama, sebab semuanya online. Maknanya tadi kita tak perlu nak pergi ambil stok, nak pergi post barang, tak payah semua tu. Sebab semuanya online. Okey? Yang kedua, tak dibenarkan menjual. Jadi kita ni maknanya bila kita ada pakai satu produk kita suka, kita cuma share. Share ni boleh share online, share dekat Insta, share dekat FB, cerita dekat WhatsApp. Jadi kita sharing. Bila
Bila orang tu nak beli, kita tak boleh nak jual. Kita hanya boleh tolong dia, daftarkan dia, percuma pendaftaran, tunjuk kat dia kat mana dia nak login dan tunjuk kat dia di situ shopping mall, silalah. Dan mereka ikut dia lah. Dia nak beli pun tak apa, dia tak nak beli pun tak apa. Bermakna bisnes ini tidak memerlukan sebarang modal langsung. Dan tidak memerlukan kita keluar rumah langsung. Produk orang yang tolong jual, shopping mall jual, order barang dia buat, hantar barang dia buat, kan, semua dia buat. Maknanya kita tak ada. So kita yang terkurung tak boleh keluar ni, boleh buat bisnes. Dan bukan buat bisnes sikit-sikit, RM80, RM250, RM500, RM1000. Dan hari ni bonda, dah ada orang boleh dapat RM1,000, RM1,500 dan ada yang boleh dapat RM2,500 sehari. Masya Allah. Tadi saya tengok dalam grup tadi, bersyukur, alhamdulillah saya dah dapat RM1,000, dia kata. Jadi sehari dia boleh dapat RM1,000. Ini bisnes yang tak perlu keluar. Okey. Dan yang saya sangat yang saya sangat seronok Datuk dan Bonda, bisnes ini semalam saya khatam lagi sekali panduan JAKIM tentang patuh syariah, MLM patuh syariah ni. Saya tengok dan saya tik segala apa yang ada dalam tu. Ya Allah, Atomy sangat patuh syariah. Sehingga kan Datuk tahu, Bonda tahu, saya jumpa country manager number 1 Malaysia. Dia tanya saya, bila dia tahu Muslim group semakin membesar, dia tanya, what do you want? Saya kata apa dekat dia? Please make sure Atomy sama ada dapat sertifikat patuh syariah ataupun wujudkan panel syariah. Dia kata okey, dan dia beritahu dokumentasi dia dah berurusan, dia dah assign orang berurusan dengan JAKIM dan JAKIM dah beritahu apa yang diperlukan, dia sedang buat collect dokumentasi. Dan kita ada salah seorang kita punya ahli yang ada CJ daripada panel syariah daripada USIM, dia join Atomy sebab dia ada ilmu, dia nampak ini sangat patuh syariah dan dia beritahu saya, doktor, saya nak buat master dalam tentang halal, networking halal ni, patuh syariah, dan saya nak ambil case study-nya Atomy. So saya sedang arrangekan Atomy untuk dapat berikan dia beasiswa dan sebagainya. Baik, jadi Datuk, saya nak tanya Datuk lah, selain daripada tu, orang duk hentam ni, dia kata ini kita buat bisnes macam ni, kita tak sokong BMF. Mungkin Datuk dah ada pandangan, sila Datuk. Allahumma selamat. Ya, terima kasih. So saya nak tumpang poin daripada Tengku sendiri dan juga Bunda Muhayya tadi. Ya, sebenarnya selalu kita dengar, bila hati kita bersih, mata kita jadi mata lebah. Semua nak cakap tu, Bunda selalu cakap tu. Bila hati kita kotor, mata kita jadi mata lalat. Jadi saya nak semua orang yang ribu-ribu malam ni cuba cek diri masing-masing. Tok Abah ni tak layak nak menilai siapa-siapa pun. Tok Abah cuma layak menilai diri. Itu pun makin banyak kelemahan. Kita memang banyak kelemahan, ya, tak nampak kesilapan kita. Jadi malam ni kita tengok balik. Bila kita tengok sesuatu benda, kita tengok yang baik dulu ke ataupun nampak yang buruk. Kalau kita nampak kebaikan orang nampak kebaikannya, kita gunakan mata lebah. Tandanya hati kita murni. Itu sebenarnya Tok Abah pesan lagi. Mulai malam ni, kalau belum buat, kita buat. Kalau dah buat, jangan sombong. Kalau dah buat, jangan sombong. Kalau belum buat, jangan tidur malam ni sebelum solat taubat. Istighfar 100 kali, maafkan semua orang. Bak kata Bonda tadi, maafkan semua orang. Sebab mungkin kita mati malam ni. Jadi kalau kita maafkan semua orang, ada harapan orang maafkan kita. Mudahlah kita dapat husnul khatimah, dapat masuk syurga tanpa hisap. Amin. Itu pun matlamat kita. Baik. Jadi itu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, ya. Yang keduanya itulah, ya, bila kita ni nak membantu orang, kita kena siapkan diri kita. So saya selalu terdengar asatizah bersama kita, orang kaya yang bersedekah sangat-sangat baik. Tapi kalau orang miskin bersedekah sangat baik. Jadi kalau kita dapat membantu orang-orang yang susah, terutamanya dalam PKP ni, ya, yang susah dan sebagainya, kita bantu mereka dengan kaedah yang kita ada ni, dan sistem bisnes Atomy ni, masya-Allah, ya, kita jadi asbab untuk mereka keluar daripada kancah kemiskinan ni, dan mudah-mudahan mereka mula mengeluarkan zakat membantu. Dan cara kita nak hebatkan diri kita lah bantu orang lain. Barang siapa bantu orang lain untuk berjaya, kita akan berjaya. Ya, insya-Allah. Bila kita gembirakan orang lain, kita akan gembira. Sebenarnya saya ujung ni saya buat satu caption, jadi sebab atau buat usaha untuk membantu orang berjaya. Jadi sebab
orang berjaya atau buat usaha agar orang lain berjaya. You cannot lose. Be the reason for others being successful or do something to help other people be successful. Sebab kita bantu orang berjaya, Allah akan mudah bantu kita. Ini based on what Nabi sabdakan, Allah akan bantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya dengan ikhlas. So you cannot go wrong. Takkan silap. Itu sebabnya